Kita pun tak apa nak yakin gini. Kita pun tak apa, ya Allah, Allah terima akan sembahyang aku ni, Allah terima akan ibadat aku ni. Wahai Tuhan, ku tak layak ke syurgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Bukan maknanya dia tak nak masuk syurga. Tengok pada diri ni, tuan-tuan, kita tengok diri kita ni. Nak bandingkan kita ni, aku ni layak ke? Sebab tu kita minta pada Allah, Allah tolong kita di hari kiamat. Bagaimana Allah nak tolong kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya ila akhir ayat. Allah Ta'ala sebut zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa. Dihiaskan kepada manusia ni, dia suka kepada syahwat daripada perempuannya. Allah sebut zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin, suka pada anak laki-laki, wal qanatir muqantarah minadh dhahab wal fiddah, suka kepada perhiasan daripada emas dan perak, wal khail, suka kepada kuda-kuda yang bertanda, suka kepada kebun-kebun dan sebagainya. Allah sebut zalika mata'ul hayatid dunya, itu adalah perhiasan hidup dalam dunia saja. Allah Ta'ala sebut apa yang kita suka ni perhiasan saja. Perhiasan ni maknanya lepas ni tanggai. Macam orang perempuan nak keluar rumah tu dia berhias. Saat lagi dia sampai balik, saat lagi dia tanggal balik perhiasan tu. Kalau dia ada make up, dia cuci balik muka dia. Kalau dia ada barang emas, dia buka barang emas dia. Pasal apa? Nama pun kepada perhiasan, kena tinggal. Hias kereta cantik-cantik. Lawa, cantik gila dia hias kereta. Bila sampai dalam rumah, kereta duduk di luar. Tu nama dia perhiasan. Benda hak kena tinggal. Maka kata Allah, yang kamu suka dalam dunia ni, benda tu akan ditinggal. Habis tu apa yang kekalnya? Walil akhirah, yang hak di akhirat bagi kamu tu khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal pada kamu. Tuan-tuan yang saya hormati, kita lihat hari ni nikmat hidup ni menjadi orang sayang pada dunia ni. Sebab tu Nabi kata dalam hadis dia, penyakit yang sampai kepada kita ni penyakit wahan. Sahabat tanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa dia wahan itu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta pada dunia dan takut pada mati. Penyakit wahan yang sampai pada umat akhir zaman ni. Sahabat tanya, apa dia wahan ya Rasulullah? Cinta dunia. Penyakit ni yang sampai pada kita ni. Bila sampai penyakit cinta kepada dunia, akhirat ni dia tak nampak. Padahal dunia ni sama ada besok atau lusa untuk dia. Sama ada besok atau hari ni, dunia untuk dia. Tak tahu besok ada ke tidak. Yang dunia kita sekarang pukul 8 ni dialah kita sekarang. Yang semalam tak ada dah. Yang besok belum tentu. Sekarang ni dunia kita. Tapi dunia hak sekarang ni lah manusia cinta sangat. Sayang sangat kepada dunia. Sampai tahap sayang kepada dunia ni, sayang lebih daripada kepada Allah dan Rasul. Tak ada nak sayang pada Allah. Orang hina Rasul, orang hina Nabi, kita buat bodoh.
Orang hina Nabi Muhammad, kita tak ada perasaan sensitif. Tapi kadang-kadang bila ada orang hina B40, kita marah. Heboh satu Malaysia. Pasal apa? Hina B40. Habis tu orang tu, dulu ada orang hina Nabi, kau diam. Pasal apa kau tak kecoh lah, buatlah TikTok. Buat taktik juga orang ni hina Nabi. Jom kita hina, kita bantai dia berjemaah. Tak juga. Bukan saya nak kata apa lah. No, ada lagi hak besar no. Orang duk hina Islam. Orang duk kutuk Islam. Tapi ada orang yang tak sensitif. Tak ada apa. Ada yang menghina ulama. Menghina imam-imam mazhab. Kita buat tak kisah. Sebab tu tuan-tuan yang saya hormati. Cinta kepada dunia menjadikan orang tak percaya pada Allah. Sampai ada orang hari ini dia sebut, mana dia dalil dalam Quran Allah tu wujud. Astaghfirullahalazim. Bodohnya soalan. Dia tanya, mana dalil dalam Quran yang mengatakan Allah tu wujud? Hang baca apa? Kamu baca apa? Aku baca Quran. Quran tu siapa buat? Siapa yang buat Quran tu? Siapa kata Quran tu? Siapa punya kata-kata tu? Allah. Itulah tanda dia Allah tu wujud. Dia boleh pergi tanya pula mana dia tanda Allah tu wujud. Dia ingat macam kampung baru kah? Ada signboard sana, signboard sini. Kampung baru kanan, masjid dia kiri, belok kanan. Ingat lagu Waze kah? Lagu Google Map kah pada? Nak kena Waze kah? Ada orang bagi tahu Tuhan tang sini kah? Yang hang duduk atas bumi Allah ni pun Allah lah jadikan. Hang tanya pula Allah tu wujud tak mana? Tak ada Allah, tak ada lah kita ni. Oh, tuan-tuan. Sebab apa dia tanya macam tu? Sebab bagi dia agama ni menyusahkan dia. Sonoknya hidup dalam dunia, agama ni menyusahkan dia. Hai. Waktu orang nak makan kenduri ni lah, sibuk azam lah ada masjid. Aduh. Mbak. Waktu kita meeting masa ni lah, dia orang nak azan lah apa. Dia orang tak tahu ke kita meeting. Meeting lagi besar pada sembahyang. Silap betul. Tak sangka pula rumah sebelah ni, sebelah rumah saya ni Ustaz. Dia orang buat masjid pula dah. Dulu tanah lapang Ustaz, saya pun beli tanah ni. Duduk 3 tahun main pacak pula buat masjid. Aduh kacau. Nak tidur pun susah Ustaz. Subuh-subuh dia orang duduk sembahyang subuh Ustaz. Punya dia seronok dengan hidup sampai dia benci sebelah rumah dia tu masjid. Tu nama dia apa? Hubbud dunya. Punyanya sayang pada dunia. Bila orang tegur, kak pakai macam ni haram kak. Kak berdosa pakai macam ni kak. You siapa? You nak tumpang glamour I ke? Husband I pun tak tegur I. You siapa? Syurga tu you punya ke? Oh, kenapa dia marah balik orang tanya dia? Kenapa dia marah balik orang tegur dia? Sebab dia cinta sangat pada dunia. Yang kedua, wa karahiyatul maut. Penyakit yang melanda kita ni ialah penyakit takut mati. Cuba duduk dalam masjid sekarang ni, ada orang batuk. Lari tu, tinggal dia seorang. Dulu tak ada apa, cuba sekarang tuan-tuan batuk. Bukan kata batuk, bersin aja. Hashim, lari satu sah, tinggal dia seorang. Apa pula? Takut. Padahal dulu kalau orang bersin, kita sebut Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Syukur bersin tu. Sekarang, penyakit. Pelik hak Nabi kata bersin ni Alhamdulillah. Yarhamkallah. Yahdikumullah. Semuanya baik. Mai kita pula. Apa nak jadi hari ini tuan-tuan? Subhanallah. Masya Allah tuan-tuan. Maka orang yang cerdik siapa dia? Nabi sebut orang yang cerdik ialah orang yang mengingati mati dan membuat persiapan untuk mati. Bukan membuat persiapan habis-habisan dunia yang nak kena tinggal lagi sehari dua. Persiapan untuk akhirat.
Apa nama persiapan dia? Watazawwadu. Buatlah persiapan kamu. Ada yang macam-macam persiapan. Apakah persiapan terbaik? Fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik persiapan akhirat ialah takwa. Sebaik-baik perbekalan ialah takwa. Daripada mana nak datangnya takwa? Ayat yang Tuan Imam baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa macam orang dulu-dulu diwajibkan sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. Rupa-rupanya tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut sebaik-baik bekalan takwa. Surah Ali Imran, Allah Ta'ala sebut wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Cepat-cepat minta ampun pada Allah. Allah sediakan kamu syurga seluas langit dan bumi. Disediakan bagi orang bertakwa. Sebaik-baik bekalan takwa untuk masuk syurga disediakan pada orang bertakwa. Amalan nak melahirkan orang bertakwa, puasa. Tiga-tiga ni ada kaitan. Nak jadi orang yang bertakwa, puasa. Kenapa? Kerana itu sebaik-baik persiapan. Kenapa? Kerana di syurga itu disediakan untuk orang bertakwa. Subhanallah. Lagi 4 hari. Kut-kut kita jadi orang bertakwa. Sebab tu Allah Ta'ala sebut perkataan la'alla. La'alla ni dalam bahasa kita mudah-mudahan. Mudah-mudahan lagi 4 hari, lagi 30 hari selepas tu kita jadi orang bertakwa. Dan Allah bagi kita syurga sebaik-baik tempat. Bukan sebaik-baik tempat dalam dunia ni. Dalam dunia ni apa yang baiknya? Alhamdulillah Ustaz, saya rumah saya okey lah Ustaz. Ada dekat tu haid-haid tu. Mai hujan, banjir. Tanah runtuh. Mana duduk sekarang? Tak tahulah. Mana awak duduk sekarang? Saya bila pindah kondominium. Kata tak duduk dah. Otak saya pun pening kepala. Kata duduk di mana pula? Saya pindah rumah bawah. Tak. Pun pening juga Ustaz. Kenapa? 2 hari lepas banjir. Tak. Itu pun tak habis cuci lagi Ustaz. Di mana tempat yang bagi kita selesa di dunia ni? Cuba beritahu. Tak ada tempat. Tak ada tempat kan? Yang bagi selesa betul-betul ialah akhirat tu. Nama dia syurga. Tu target kita. Dunia bukan cita-cita kita. Apa yang ada ni kita pakai nikmat Tuhan. Tapi akhirat tu. Nun di sana cita-cita kita. Ya akhirat namanya. Akhirat namanya. Di dunia ini bukan tempat tinggal. Di sini hanya sebentar, tidak kekal. Sebentar. Maka kita akan menuju ke sana. Persoalan dia, cukupkah bekalan yang kita nak bawa? Sayyidina Abu Bakar sekali sedekah seluruh harta dia. Bekalan yang dia nak bawa. Sekali bersedekah seluruh harta bagi. Rasulullah tanya, apa yang kau tinggalkan pada keluarga engkau wahai Abu Bakar? Allah dan Rasulnya. Umar Al-Khattab setengah harta dia. Subhanallah. Mereka buat bekalan dengan harta. Mereka buat bekalan dengan ibadat. Ada sahabat Nabi yang berperang. Betih dia ditembak dengan anak panah. Tak boleh nak cabut sakit. Bila time semayang, Allahu Akbar semayang. Datang sahabat cabut. Waktu dia semayang, waktu itulah cabut anak panah. Sebab apa? Sebab khusyuk sampai tak sedar panah. Kita baru sakit kepala, tak semayang. Tak semayang lagi mat. Sakit kepala, migraine. Tu bila nak semayang? Tunggu hilang.
Tak semayang pasal sakit kepala tu belum kena tembak dengan anak panah kata. Nak banding dengan depa ni, nak banding dengan dia orang ni, Allahu Akbar. Sebab tu kalau kita nak kata kita ni alim pasal ada ijazah, pasal apa semua ni, nak banding dengan ulama dulu, sorry lah. Walaupun kita ni PhD ke apa bala ke hang ada, jangan duk rasa hang pandai. Daripada sudut lain pun hang tak boleh lawan ulama zaman dulunya. Tiba-tiba hari ni kita nak kata ulama dulu ni tak, dia mungkin dia khilaf lah. Mungkin Imam Syafi'i dia tak jumpa. Dahsyat. Imam Syafi'i bukan ada Facebook. Mata dia tak tengok benda haram. Imam Syafi'i dia tengok TikTok. Hang ustaz pun ada TikTok, dia gedek dia tengok orang. Tiba-tiba hang nak kata hang lagi alim daripada pirah. Zaman depa TV pun tak ada, media sosial apa pun tak ada, apa pun tak ada yang mendatangkan maksiat pada depa. Mata terjaga, telinga terjaga. Kita duk kata kita ni baik, kita ni alim, balik daripada masjid buka radio. Kita dengarkan dahulu lagu terbaru dari Justin Bieber. Oh, balik masjid, angguk kepala. Depa tak ada. Punya baiknya hidup tuan-tuan. Tiba-tiba kita nak kata kita lebih baik pada mereka. Oh, sorry ya. Sebab itu cabaran kepada kita ni kuat. Kalau kita mampu menghadapi cabaran ini, subhanallah. Cabaran orang puasa. Nak banding dengan cabaran dia orang dulu. Dia orang bukan ada pasal Ramadan. Kita hari ni puasa. Tu dia pasal Ramadan. Hang tengok ayam kan, tengok pohon. Tambah tuan-tuan duduk KL. Pergi pasal Ramadan, pakai skirt. Tak tengok membazir pula. Tengok isteri dia tengok dia. Abang, tunggu balik. Allah tuan-tuan. Sebab tu, kita kena cari jalan. Macam mana aku boleh jaga penglihatan aku. Akan ada cara dia. Sebab Nabi dia sebut di dalam hadis. Cabaran yang akan sampai pada kita ni, tetapi ada orang yang tetap dia ta'ifatum minhum, ada sekelompok daripada mereka yang sentiasa berada dalam pertolongan Allah. Allah jaga dia orang. Yang ni yang kita nak jaga ni. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kumpulan tu. Di saat orang suka pada maksiat, kita tak terlibat. Di saat orang suka pada benda haram, kita tak campur. Di saat orang buat benda-benda yang kotor, kita tak tahu apa. Kita selamat macam kita duduk dalam gua. Cuba tuan-tuan tengok duduk dalam gua, tak tahu apa. Frekuensi pun tak ada, apa pun tak ada. Selamat dia. Tapi saya tak suruhlah tuan-tuan pergi gua tempurung. Duduk tapa sana ni. Kenapa Tuan Haji tak balik KL kan? Saya nak mengasingkan diri pada dosa. Duduk 2 hari, ular tedung mai, lari terus tuan. Sebab tu, amalan yang kita ada ni, bekalan kita ni, kita pun tak apa nak yakin gini. Kita pun tak apa, ya Allah, Allah terima akan sembahyang aku ni, Allah terima akan ibadat aku ni. Sebab tu Imam Al-Ghazali, dia ni ahli tasawuf. Dia duk fikir, ya Allah, aku ni Allah terima Allah, doa Allah tu yang dia duk sebut. Wahai Tuhan, ku tak layak ke syurgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Bukan maknanya dia tak nak masuk syurga. Tengok pada diri ni. Tuan-tuan, kita tengok diri kita ni. Nak bandingkan kita ni. Aku ni layak ke? Semayang pun tak apa khusyuk. Macam mana ni? Semayang pun tak apa khusyuk. Allahu Akbar. Awal-awal ya duk tengok sejadah. Mai rakaat kedua dia tengok depan. Tengok macam-macam duk tulis. Ustaz Kazim malam ni nampak tak?
Jenis hak tutup ni pula dia tengok atas pula. Lawa masjid ni. Tu belum masuk lagi. Kereta tinggal di luar. Duk gagau kunci tadi tu. Tangan dia duk gagau poket. Tang mana aku letak? Nak rasa tu macam mana tuan-tuan? Sebab tu kita minta pada Allah. Allah tolong kita di hari kiamat. Bagaimana Allah nak tolong kita? Bagaimana supaya kita ni dapat syafaat? Allah bantu kita. Nak tengok pada amalan kita, Allah. Nak tengok pada ni, Allah. Nak tengok Allah, subhanallah, ya Allah. Pagi-pagi buta aku dah buat dosa dah, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah aku, ya Allah. Bila sampai di akhirat tu, siapa nak tolong kita? Sebab tu Nabi SAW sebut dalam satu hadis Nabi, as-siyamu wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan datang sebagai pemberi syafaat kepada hamba Allah pada hari kiamat. Dua benda yang akan jadi syafaat pada kita. Yang akan bantu kita, yang akan tolong kita di hari kiamat. Siapa yang tak pernah buat dosa, hak cakap depan tuan-tuan ni lagi banyak dosa. Tuan-tuan tak ada dosa, adik-adik kita ni bukan ada dosa. Umur baru 11 tahun. Tak ada dosa apa. Tuan-tuan haji banyak pahala. Umur dah 70. Dah berpuluh-puluh tahun puasa. Tuan haji sini ada umur 65. Ya Allah, lamanya semayang. Akak-akak di belakang umur 60. Lamanya dah semayang, banyaknya pahala. Adik-adik tahfiz kita muda-muda lagi. 10 tahun, 11 tahun, 7 tahun. Ya Allah, tak ada dosa untungnya. Yang banyak dosa siapa? Yang banyak dosa aku. Ya Allah, puasa tak banyak, semayang tak banyak. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Bila sampai di hari kiamat, siapa nak tolong? Di hari kiamat orang tak peduli kita. Di hari kiamat tak ada siapa kenal kita. Di hari kiamat kita tak ada siapa nak bercakap. Kita kalau hantar anak kita pergi belajar di luar negeri, kita kata ingat sampai di airport nanti Mak Lang kamu tunggu. Kamu jangan takut, Mak Lang tunggu dekat Tokyo. Anak tu naik kapal terbang nak pergi Tokyo tu dia confident dah. Pasal apa? Pasal Mak Lang dia tunggu. Mak Lang dia pun belajar di Tokyo. Kita yang duduk di Malaysia ni, telefon Lang. Lang. Dia dah naik flight dah. Pukul 11 tadi. Tolong tengok lah. InsyaAllah, insyaAllah. Kak Angah takut. InsyaAllah. Alang tengok. Budak hak naik kapal terbang tu pun relax. Nombor Mak Lang dia ada. Mak Lang nak duduk tang mana pun ada. Itu di dunia. Tapi di hari kiamat, Mak Lang mana nak tunggu kita di hari kiamat? Waktu nak mati tu, ada isteri cakap, bang, tak apa bang, abang mati nanti, Haji Daulah, arwah Haji Daulah tunggu kat sana. Nah. Agak-agak ada dialog tu tuan-tuan. Saya dah WhatsApp kat dia dah. Abang sekarang pukul 11, jangka mati pukul 2 lah, insyaAllah abang sampai lah. Tak ada dialog tu. Tuan-tuan ingat ada ke? Mak Ngah nak tunggu, rescue nak tunggu, 911 nak tunggu ke, pertahanan awam nak tunggu ke? Tak ada siapa. Habis itu siapa yang nak tunggu kita, Ustaz? Amalan kita. Amalan ni lah yang boleh tolong kita bagi syafaat. Apa amalan dia? Dua kata Nabi. Pertama puasa, kedua Quran. Maka puasa berkata pada Tuhan, wahai Tuhan, orang ni dulu waktu hidup dalam dunia, dia puasa. Dia menahan makan minum dan dia menahan syahwat di siang hari. Izinkanlah aku bagi syafaat pada dia, ya Allah. Quran pun cakap, ya Allah, dia ni dulu ketika hidup dalam dunia, dia baca Quran sampai dia tak tidur malam, baca Quran. Izinkan aku bagi syafaat pada dia, ya Allah. Allah kata, aku izinkan dua-dua kamu bagi syafaat kepada orang ni. Pertama, puasa. Dua, baca Quran. Sebab tu tuan-tuan, lagi 4 hari lagi kita nak jumpa dengan orang yang nak tolong kita.
Kita nak jumpa dengan yang nak bantu kita di hari kiamat. Di saat orang lain tak boleh bantu. Allah, tuan-tuan, saya bila dia orang call saya masjid Kampung Baru nak jemput kuliah Ramadan, boleh kan? InsyaAllah. Saya kata kat PA saya, terima. Tapi penuh tak? Tak apalah, terima. Pasal apa? Pasal saya suka. Suka sebab apa? Suka dalam tengah-tengah bandaraya, sesak, sibuk, nak parking pun susah. Tapi ada jemaah masjid sanggup datang. Bukan senang, tuan-tuan. Ingat senang nak mari ni. Saya pergi ceramah di Singapura, parking kereta ni sepanjang jalan ni. Parking tak ada. Parking. Habis-habis balik pada ceramah. Setiap cermin kereta ada surat saman. Tak apa. Janji kami dapat dengar ceramah. Kena saman, tuan-tuan. Pasal parking. Tapi dia pun sabar. Kita bayar je, Ustaz. Biasalah, Ustaz. Janji kita dapat ilmu, Ustaz. Kita orang tak kisah. Saman-saman lah, Ustaz. Allah. Siapa yang rasa tak seronok, tuan-tuan, jumpa dengan orang macam ni? Jumpa dengan orang macam tuan-tuan. Setengah tempat masjid parking banyak. Lapang. Nak datang pun tak mau. Tapi ada orang, tuan-tuan, dia lagi seronok datang. Pasal apa? Dia cinta pada rumah Allah. Yang kedua, pasal apa yang saya suka masjid ni? Pasal cantik. Speaker dia, bila imam tu baca Quran, mengingatkan kita duduk di Mekah. Ingat duduk di Mekah, Allah. Kita duduk di hotel tu, bila dengar dia orang azan, rasa nak turun. Oh, orang dah azan dah. Nak dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasa nak pergi. Pasal apa? Pasal speaker. Setengah masjid, tuan-tuan, tengah-tengah bang hilang. Allahu Akbar. Oh, pergi mana pula dah sekerat, tuan-tuan. Rupa putih wayar ni. Bila duduk dalam masjid ni, kita rasa tenang, seronok. Ni dunia. Tuan-tuan jangan harap bila duduk di akhirat, boleh duduk macam ni. Selamba duduk relax. Tambah dapat tiang pula, cantik punya. Aircon duduk talau kat dia pula, cantik punya. Jangan duduk bayang di padang mahsyar macam ni. Jangan duduk bayang. Rasa nak buang air, tandas belah situ. Bangkit, relax. Okay. Tuan-tuan ingat di hari kiamat macam tu. Tandas mana tandas? Duduk di padang mahsyar ingat macam ni ke, tuan-tuan? Matahari sejengkal. Peluh sampai sini ni. Nak dipanggil seorang nak dihisap. Sebelah kita ni tak tahu lagi siapa dia. Hak jenis kaki berzina ni, kemaluan ni terbakar dengan busuk dia. Yang jenis makan harta anak yatim, makan riba ni, perut besar bukit berjalan. Tu hoyong hayang. Yang makan riba ni berjalan macam orang masuk hantu. Yang jenis tak semayang ni, kepala pula berjalan macam kepala babi berjalan pergi masjid, pergi berjalan pada masyarakat. Yang bangkit dalam keadaan buta, berjalan buta pergi rempuh semua orang. Kita pijak orang pijak kita pun tak tahu siapa duk rempuh kita. Nak menghadap Tuhan pada masyarakat. Dia bukan macam kita sekarang ada nombor ting tong. Itu nombor kat hospital. Sebab tu di hari kiamat kita minta orang tolong. Nabi Adam. Tolong Nabi Adam. Engkau bapa kami Nabi Adam. Aku pun ada masalah nak jawab dengan Tuhan. Macam mana aku nak tolong korang? Allah tak bagi aku makan pokok. Buah dalam syurga aku pergi makan. Aku nak jawab apa ni? Tuhan nak tanya. Pergi jumpa Nuh. Nuh, tolong kita orang Nuh. Wahai Nabi Nuh, tolong. Cepatkanlah kami Nuh. Aku pun ada masalah. Macam mana aku nak tolong korang? Dulu anak aku, dia tak nak ikut aku naik kapal. Aku panggil naik. Dia tak nak naik. Dia mati dalam banjir. Aku berdoa pada Allah. Ampunkanlah anak aku ya Allah. Allah tegur aku.
engkau tu beriman pada Allah. Kenapa kau doakan pada orang yang tak beriman pada aku, yang mati dalam keadaan tak beriman? Aku malu dengan Tuhan. Aku nak jawab apa? Kau jumpa dengan Ibrahim. Mudah-mudahan dia boleh tolong. Wahai Nabi Ibrahim, tolong kami wahai Nabi Ibrahim. Kami dah tak tahan. Aku pun ada masalah dengan Tuhan. Aku malu nak jumpa Tuhan. Apa masalah kau pula? Aku pernah berbohong. Aku nak jawab apa depan Tuhan? Aku pecahkan patung-patung berhala. Siapa yang paling besar aku tak pecahkan. Bila raja dia tanya, siapa yang pecahkan Nabi berhala-berhala ni? Ibrahim cakap, yang paling besar itulah yang buat. Tengok kapak dekat tangan dia. Aku berbohong pada mereka. Oh, sudah tuan-tuan. Bohong yang tu pun dia takut. Bohong yang tu pun takut. Aku ada isteri nama dia Sarah. Raja tu cukup berminat dengan isteri orang. Kalau isteri dia cantik, isteri dia segak, raja akan rampas isteri dia. Aku terpaksa bohong. Aku katakan dia saudara aku. Akhirnya aku selamat. Satu hari raja tempat aku suruh pergi sembahyang. Semua rakyat dia diwajibkan sembah patung berhala, dewa Ra matahari. Aku tak nak sembah matahari, itu bukan Tuhan. Habis itu, aku berbohong. Aku cakap aku sakit. Aku kena taun. Maka orang kata, kau jangan pergi. Nanti kau pergi, semua orang kena taun. Kau duduk diam-diam. Padahal aku bukan kena taun. Aku tak nak sembah tokong. 3 ni bohong. Aku takut jumpa Tuhan. Takut tak boleh jawab. Tu kata Nabi Ibrahim. Tuan-tuan, kita bohong berapa kali? Berapa kali kita bohong? Hari ni saja. Tu pun tak takut jumpa Tuhan. Abang, minta duit sikit. Striker rosak. Mana nak ada duit? Takkan tak ada duit aku nak ganti striker. Iron rosak. Tak ada lah. Bohong lah. Padahal dalam bel 5,000. Kamu pergi ambil striker arang, bakar arang, bersihkah? Tak pun kamu bakar kettle bagi panas, kamu dengan air. Boleh lah. Bohong tu nak jawab dengan apa dengan Tuhan? Pergi jumpa Musa. Jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata aku tak boleh tolong. Pergi jumpa Nabi Isa. Nabi Isa kata aku tak boleh tolong. Pergi jumpa Nabi Muhammad. Barulah Nabi Muhammad mengadu pada Allah, ya Allah, di belakang aku ni umat aku, ya Allah. Mereka dah lama sangat menunggu di padang mahsyar, ya Allah. Berikanlah syafaat pada mereka, tolonglah mereka, ya Allah. Nabi kita seorang yang nak tolong kita. Tiba-tiba mari dalam dunia dulu teringat. Akulah yang paling jarang selawat pada Nabi. Di hari kiamat nak syafaat Nabi. Akulah yang paling tak ikut sunnah Nabi. Di hari kiamat dia nak tolong aku. Tak malu muka kita tuan-tuan. Sebab tu dalam bulan Ramadan ni semua benda-benda ni dikumpulkan dalam satu bulan ni. Dalam ni semua dah. Benda yang nak tolong kita di hari kiamat ni ada dalam bulan depan. Apa dia? Pertama, Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam bulan Ramadan ni ada Quran. Orang yang baca Quran, orang yang dengar Quran banyak-banyak, mudah-mudahan dia jadi syafaat di hari kiamat. Bulan Al-Quran, bulan Ramadan ini bulan diturunkan Al-Quran. Dan semua kitab diturunkan dalam bulan Ramadan. Suhuf diturunkan dalam bulan Ramadan. Bila datang Ramadan, paling banyak kita semayang dan kita dengar bacaan Quran. Semayang tarawih. Saya sebut pada sahabat tadi, Masjid Kampung Baru ni pencetus kepada satu gerakan. Bila nak semayang, bawa 20 rakaat, satu malam satu juzuk, Imam Hafiz. Berbelah-belah tahun dulu. Habis satu Malaysia pakai ikut. Buat mari tu Imam Arab. Subhanallah. Siapa punya kepala otak ni duk fikir nak buat macam tu ni?
Akhirnya benda tu ditiru oleh orang lain seluruh Malaysia. Sampai sekarang yang mula-mula buat tu dapat pahala. Dia mula buat gerakan. Tuan-tuan sokong dia. Tuan-tuan bantu masjid Kampung Baru masa itu. Buat hebat-hebat. Semua masjid nak jadi macam masjid Kampung Baru. Tak boleh imam tempatan import Imam Hafiz pada Thailand. Pasal apa? Pasal nak buat. Kalau Kampung Baru boleh buat, takkan kampung lama tak boleh buat. La ilaha illallah. Paling banyak baca Quran sembahyang tarawih. Sebab tu tuan-tuan, bila kita pergi masjid sembahyang tarawih, imam tu baca setengah muka satu rakaat. Imam tu baca satu muka satu rakaat. Alhamdulillah. Ni tak, bila pergi satu masjid, imam baca ayat panjang. Allahu Akbar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Sad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum min. Kita masuk tu, Allah silap. Panjanglah pula. Aduh, silap datang. Silap dia kata tuan-tuan. Malah esok tak boleh datang masjid ni dah. Tang mana? Dia pun kata ada surah 9.20 dah habis. 9.20 dah habis. Tuan-tuan bayangkan terawih. Harap lah. Laju sungguh tu imam. Satu petihah senafas. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Amin. Qul Allahu ahad. Ahad je kita faham. Buatnya dia sebut kami. Allah, rugi kan. Tapi ustaz, saya tak sihat berdiri lama. Duduk. Semayang duduk. Tapi ustaz, kaki saya sakit ustaz, besi masuk 2 batang ustaz, tak boleh berdiri lama. Duduk tak kursi. Diri tegak semayang lah. Duduk. Boleh. Janji semayang. Pasal apa? Pasal aku nak dengar bacaan tu imam. Mendengar bacaan Quran di luar semayang. Lain tuan-tuan kedudukan pahalanya dengan mendengar bacaan Quran ketika sedang semayang. Bulan Ramadan, bulan yang paling banyak dengar. Seronoknya hidup. Sebab tu kita menyeru pada masjid-masjid, surau-surau di luar sana. Bagi makmum selesa. Biar dia orang selesa nak semayang ni 1.5 jam ni. Bagi selesa. Alhamdulillah. Ada masjid yang pasang kipas helikopter. Tak payah lagi kipas siling jenuh duk pusing. Pening kipas tu. Ni kipas helikopter. Satu masjid bergema. Bum, 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 bum. Pasang nombor 5. Bumbung cabut terbang dengan dia sekali. Selesa. Ada yang komplain Ustaz. Tak boleh Ustaz. Panas. Kipas pun tak cukup. Panas. Saya dah pergi dah semalam. Panas. Tu yang saya tak pergi tu. Panas tak? Minggu depan pasang aircon. Sejuk. Mat, aircon dah pasang tau. Datanglah. Dah datang semalam. Tak tahan. Sejuk. Aku terajam Mat ni kan. Panas pun tak mau. Sejuk pun tak mau. Jenis apa punya orang ni. Alhamdulillah di Malaysia ni tuan-tuan, majoriti masjid surau aircon. Nak bagi kita ni elok, nak bagi kita selesa untuk dengar bacaan Quran, untuk dengar bacaan Fatihah, untuk dengar orang semayang, bagi elok. Termasuklah tuan-tuan benda yang penting ketika nak semayang hari ini tuan-tuan. Pembesar suara. Walaupun dia bukan syarat sah, syarat wajib. Sebab kadang-kadang pembesar suara tu sekejap dia bunyi humming. Alhamdulillah. Kena pula makcik tu sebelah speaker. Batai semayang tu. Tak tahan ustaz, berdengung telinga upah kata dia. Repair hak mana tak elok, mikrofon ni kadang-kadang kita letak di sini. Tok siap datang setiap usaha. Ustaz, atas sikit. Kita pun naik atas. Ustaz, atas lagi Ustaz. Atas lagi. Sampai ke tekak dia dah. Ustaz atas lagi. Bulan mulu boleh tak? Hampir beli baru lah Pak Loy. Masjid banyak duit. Orang duk sedekah. Duk simpan pasal apa? Jumaat hang kutip. Masuk-masuk pintu masjid tabung dah. Mai orang derma kat hang simpan.
Orang suruh gunakan duit ni waktu sembahyang ni. Tuan-tuan, Masjid Kampung Baru ni tradisi dia apa? Dulu berpuluh-puluh tahun. Bubur lambuk, bubur kanci. Sampai satu Malaysia, tuan-tuan. Tiru, tuan-tuan. Tak. Saya ceramah satu Malaysia berpuluh-puluh tahun. Bila nak sampai ceramah, kami Ustaz, kami ada bubur lambuk Ustaz. Kami ada bubur lambuk Ustaz. Kami ada bubur lambuk. Dia orang ni tiru pada siapa? Inspirasi dia. Alhamdulillah. Tuan-tuan menginspirasikan. Sebab itu tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ni dihimpunkan semua benda nak jadi orang bertakwa. Pertama, Quran. Yang keduanya apa dia? Sembahyang. Yang ketiganya apa dia? Sedekah. Bulan yang paling banyak orang sedekah, bulan Ramadan. Diberikan kepada kita macam-macam kemuliaan dengan sebab sedekah, dan Nabi SAW sebut, ma naqasat sadaqatun min mal. Tidak akan berkurang mana-mana harta orang yang bersedekah. Takkan berkurang, tuan-tuan. Masya Allah, subhanallah. Sebab itu kita lihat dalam bulan Ramadan ni tentang sedekah. Nabi Muhammad bersedekah lebih laju daripada angin yang bertiup. Subhanallah, Masya Allah. Dalam satu hadis Nabi SAW, ada seorang Nabi datang, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, murni bi'amalin yudkhilni jannah. Faqala Nabi, alaika bisawm. Alaika bisawm. Alaika bisawm, kata Nabi. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, dia tanya, ya Rasulullah, berikan kepada aku satu amalan yang membolehkan aku masuk dalam syurga. Sekali satu ya. Tak nak banyak-banyak, satu ya. Apa amalan yang kalau aku buat, aku boleh masuk syurga? Kata Rasulullah, alaika bisawm. Hendaklah kamu berpuasa. Saya dah kata tadi, dalam bulan Ramadan terkandung semua benda yang membolehkan kita jadi orang bertakwa. Ustaz dari mana? Ipoh. Ke KL berapa jam? 2 jam lebih kurang. Lepas tu nak ke mana pula? Balik ke Ipoh. Berapa jam pula? Lebih kurang lah. Besok Ustaz di mana? Besok saya di USIM. Di USIM nilai. Jumaat saya di Melaka. Oh, banyaknya Ustaz berjalan. Tak jauh. Naik kereta. Tak jauh. 2-3 jam sampai Melaka. Tapi ada benda hak lain lebih jauh daripada itu. 70 tahun jauh dah. Perjalanan dia 70 tahun. Apa dia Ustaz? Nabi SAW sebut, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallah wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Siapa-siapa yang berpuasa sehari fi sabilillah, pada jalan Allah, Allah Ta'ala jauhkan dia daripada neraka, wajah dia daripada neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Subhanallah. Sebab tu kita rasa seronok bila datang puasa. Allah jauhkan kita daripada neraka 70 tahun. Sekali puasa. Kena 30 hari. Ini tak nak puasa. Nak masuk neraka ke apa? Asal datang bulan Ramadan cari pot. Mana dia pot? Ya ni. Geng plastik hitam. Do tepi sungai. Gini bawa plastik hitam. Ya. Tengok mi kari. Selalu ku makan banyak takwa. Yang ni banyak daging. Hang beli kedai mana? Kongsilah dengan masyarakat. Rupanya kedai Ahok tak? Punya tak puasa, kedai orang kafir pun dia belasah tak? Sedangkan Nabi kata siapa-siapa yang berpuasa pada jalan Allah, kerana Allah, dijauhkan wajah dia daripada neraka 70 tahun perjalanan. 70 kharifan. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita pada neraka. Minta sangat-sangat, ya Allah, aku takut ya Allah. Kena api melecup, sakit gila. Kawan saya, dia meniaga pasar malam. Pembantu gerai dia
bubuh minyak, top up minyak petrol. Waktu enjin tu duduk hidup lagi, enjin tu hidupkan lampu pasal malam, enjin seketui tu dah. Dia tak tutup enjin tu, dia tuang itu ya. Menyambar dia tuan-tuan. Pekerja dia sambar muka dia. Sahabat saya ni tendang enjin tu, kaki pula kena sambar. Berapa bulan duduk hospital. Saya pergi ziarah dia dalam wad terbakar. Bukan wad tu terbakar, wad orang terbakar. Bukan wad terbakar, bomba main pula. Saya tengok merah, hitam, kuning semua ada. Kira masak no daging hang ni. Ni kalau bubuh yang asam cantik ni. Mai perah bilimau sikit. Oh sedap. Dia tengok muka saya ni. Ingat lawak dia dah. Tiap-tiap hari cuci ya. Saya tanya dia tiap-tiap hari cuci ya. Cuci. Siapa cuci? Nurse. Sakit tak? Hang tanya aku sakit tak sakit. Nasib baik nurse tu perempuan. Kalau jantan aku terajang lama. Punya sakit kata. Allah, itu baru terbakar kena petrol. Bayangkan terbakarlah neraka. Ada tak jalan yang membolehkan kita tak masuk neraka? Ada. Nama dia apa? Puasa. Sebab tu kalau puasa tahun lepas kita main-main, puasa kali ni aku nak buat betul-betul. Aku tak mau main-main. Aku tak nak masuk neraka. Tak nak. Allah bagi pada aku, sahabat-sahabat aku seorang mati, seorang meninggal, seorang dah tak ada. Aku yang masih hidup. Allah nak bagi peluang pada aku untuk aku ni buat amalan supaya dijauhkan daripada neraka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kita buat betul-betul puasa kali ni. Kita buat dengan ahsanu amala, sebaik-baik amalan. Kita buat dengan sebaik-baik perbuatan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada neraka. Tuan-tuan yang saya hormati, yang terakhir. Yang kita seronok sangat dengan Ramadan yang akan datang ni tuan-tuan. Bulan Ramadan adalah bulan keampunan. Bulan maghfirah. Nabi kata Jumaat dengan Jumaat yang akan datang menghapuskan dosa kita selagi mana kita tak buat dosa-dosa besar. Jumaat minggu lepas dengan Jumaat yang nak datang lusa ni, Allah hapuskan dosa kita. Ramadan bulan tahun lepas dengan Ramadan yang tahun ni, Allah Ta'ala jadikan dia penghapus dosa setahun tu, selagi mana kita tak buat dosa-dosa besar. Ni Ramadan yang nak datang 4 hari lagi ni tuan-tuan. Ramadan yang kita nak puasa buat ibadat ni, dia menghapuskan dosa kita ni akan berdatang pula. Selagi mana kita tak buat dosa-dosa besar. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis dia, man shama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi sebut dalam hadis, siapa yang puasa dengan penuh keimanan dan mengharap mudah-mudahan Allah terima puasa dia, Allah ampunkan dosa-dosa dia lepas-lepas. Allah tuan-tuan, dosa kita banyak. Dosa kita sekarang apa dia? Kita duk share benda yang kita tak tahu. Kita tak tahu. Orang tadi ada reporter telefon saya, dia tanya ustaz, komen ustaz tentang ada satu lecturer. Saya kata saya tak mahu, saya tak tahu. Ustaz tak tengok ke dalam video? Betul saya tengok video tu, tapi saya tak tahu benda tu berlaku bila, apa kesudahan drama tu kita tak tahu. Ceritalah apa jadi pada budak tu, dapat laptop ke tidak ke, lecturer tu minta maaf ke budak tu ke, saya tak tahu. No comment. Saya tak mau campur. Saya tak tahu. Lagi saya bagi komen besok, budak tu cerita ni tahun lepas punya dah selesai dah, saya pula dapat semua lah, saya dah kerja, dah grade dah apa semua. Kita komen kau-kau punya tuan. Saya tak mau, saya tak tahu. Benda hak saya tak tahu, saya tak mau. Dah lah, takkan ustaz tak tengok, saya tak boleh komen pada benda hak 3 minit. Benda yang 2 minit saya tak tahu. Hari ni tuan-tuan, benda hak 30 saat kita komen. Cuba kita berhati-hati dalam apa benda yang kita nak komen, nak cakap, nak bagi pandangan, bagi pendapat.
Diam. Tu orang cerdik. Orang cerdik ni dia tengok, dia perhati. Dia bukan terus cakap terus, sabar selalu kita tengok apa cerita sebenar dia. Pengajaran pada kita jangan cakap lepas. Hari ni semua orang boleh jadi viral. Sebab tu Nabi kata bila nak marah diam. Duduk, ambil wuduk. Jangan ikut apa perasaan kamu nak marah. Bila marah kamu lontarkan kata-kata yang kamu tak ingat dunia. Orang rakam, orang main balik nak jawab apa. Pengajaran pada kita. Berhati-hati dalam apa yang kita nak cakap. Pengajaran pada kita pula. Kalau kita tak tahu apa-apa, diam sat dulu. Tunggu dulu. Banyak dosa hari ni mai daripada binatang ni. Ni dia ni. Teknologi hari ni menjadikan kita ni hapus pahala kita. Dosa kena mengumpat, dosa duk share benda haram, dosa duk share benda fitnah, dosa duk bercakap benda yang kita tak tahu. Jadi bulan Ramadan akan datang, puasa betul-betul. Bukan hanya puasa daripada makan dan minum dan yang membatalkan saya. Puasa betul-betul. Abang, orang tu maki abang tak nak jawab balik lah. Aku puasa. Inni saim, aku puasa. 2 kali, marratain, 2 kali. Abang, tu anak jiran tu main bola jatuh atas bumbung rumah kita. Aku puasa, aku malas bergaduh. Aku puasa. Nabi ajar, apa benda nak marah pun, aku puasa. Inni saim. Aku tak nak cakap apa, aku nak keluar. Aku puasa. Maknanya tuan-tuan, bukannya puasa ni tak makan saja. Puasa betul-betul. Ustaz, tengok Ustaz ni. Gambar ni dia nampak. Minta maaf saya tak mau tengok, saya puasa. Benda-benda haram ni saya tak mau tengok. Ni dah orang suruh Ustaz, tengok ni dia pakai lagu mana ni. Oh, astagfirullah. Oh, lagi dekat tengok pula. Puasa tang mana hang ni? Puasa tu betul. Mai-mai semayang, imam baca slow. Baca slow sungguh. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabb. Dia ulang balik pula dah tuan-tuan. Tosa ngumpat apa? Apa punya tu imam ni dah tahu tak boleh. Apa? Kembung pipi ni. Apa ni? Hang puasa. Ustaz, saya dah berbuka dah Ustaz. Pukul 7.30 dah Ustaz. Lah tak puasa dah. Kepala otak hang puasa dah tu dalam bulan Ramadan. Hang tak setuju dengan Tok Imam. Hang start motor hang balik pergi sembahyang di rumah. Lagi afdal daripada hang sembahyang duk kutuk dia. Aku puasa. Ni tak. Bila nak makan, lupa dunia. Beli segala mak nikah ni. 10 jari penuh. Laki bini ni balik. Hoi. Lalu kok pasal Ramadan. Orang lain semua ke tepi dah. Laluan. Tarik. Buat lauk banyak ni. Orang kata amboi banyaknya beli kat Leha Abang Bidin. Puasa. Nampak tak? Puasa ni nak buka puasa. Hei, hang ni puasa sebab nak makan ke? Puasa kerana Allah. Ulang balik tuan-tuan soalan. Kita ni puasa sebab nak makan ke? Puasa sebab Allah suruh. Sebab ada orang pukul 9. Bang, ni nanti buka puasa kita ambil kat situ tau. Buffet dia murah je bang, RM69.90. Pukul 9 pagi dah bincang dah nak mentah ke darah apa entah. Hang puasa ke apa? Ada orang masak pukul 2 pagi. 2 petang masak lah. Begini. Awal masak leha. Senang kata dia. Banyak lauk nak masak hari ni. Kalau betul kau puasa lah. Apa yang ada rezeki, alhamdulillah. Nasi satu, lauk sejenis, 2 jenis. Dah selesai masalah. Ni dah ekstra meja. Macam kedai tom yam, sambung meja. Tuan-tuan pernah tengok orang sambung meja kedai tom yam. Mai 8 orang, meja 4 orang ya. Tarik. Tarik tu. Nak campur sekali, nak makan siakap ni. Macam tu dia buat kat rumah dah. Ambil meja depan tu, campur meja dapur. Tu pun tak cukup lagi nak letak lauk.
Nak tak tak mana pula ada air ni. Air 2 jam tu tak tahu nak letak tak mana. Lalas buat main kopi table pula, tak bawah pula. Tu dia makan 4 beranak. Tapi yang boleh makan 40 orang. Banyak ni. Puasa Ustaz oi. Daripada pagi tak makan ni lah. Kita tak makan benda pagi. Apa sedah salahnya bagi makan sedap sikit. Tak salah bagi sedap tapi berlambak tu. Anak dia pula buka-buka puasa je tuan-tuan weh. Ayak tebu 1 jam. Tak bulan gelas dah. Muncul-muncul jam. Kena 1 jam tebu. Sandar. Makanlah nasi. Kenyang. Tu kuih tu. Kuih lemah tu. Mak dia kata. Kuih limah tu. Tak maulah mak. Hak dalam perut pun lemah dah mak. Lalat dia pergi keluar. Siapa makan atas meja ni? Mana dia inni saim, aku puasa, mana dia? Ada orang tuan-tuan tak sabar buka puasa. Pukul 7 petang, pegang dah kurma. No, duduk kat balai lintang masjid. Gini. Pukul 7, masuk maghrib 7.25. Allah, nak terus. Padahal speaker tu, Tok Imam, mikrofon speaker tu, dia test ujian suara. Dia ingat, tu Allah. Ujian suara, sudahlah. Ni tu Haji ni nak kira macam mana, saya dah telan lah. Sabarlah kejap. Dia ingat, tu bang dah. Padahal speaker tu dia orang test. Cubaan 1, 2. Cubaan 1, 2. Punya lapak lah tuan-tuan. Jadi kita tak puasa. Ada orang baru menikah tadi soalan tanyalah ustaz. Kat TV3 pagi tadi. Tapi soalan tu mereka penerbit kata tak payah tanya. Orang hantar soalan, ustaz saya baru kahwin. Macam mana nak mengelakkan terbabah di siang hari bulan puasa? Takut terbabah ni kata. Saya kata dalam jawapan dia, terbabah ni banyak makna. Yang pertama, terbabah kereta. 2 terselamat dalam kejadian kereta terbabas di jalan Kampung Baru. Itu terbabas. Yang kedua, terbabah tidur. Kamu tak bangun sahur din. Allah, terbabas semalam. Lena penuh tidurnya. Terbabas sahur saya. Tak sempat. Yang keduanya, terbabas suami isteri. Kalau terbabas kereta, kita boleh terima. Bawa kereta, terbabas. Kalau terbabas tidur, kita boleh terima. Jaga-jaga 6.30, Allah dah lepas sahur. Boleh terima. Tapi kalau suami isteri terbabas di siang hari, boleh terima ke? Ustaz, kita orang dah terbabas Ustaz. Iya ke kau terbabas? Takkan tidur terus-terus tidur je. Ya Allah abang terbabas. Itulah. Pelik tuan-tuan. Takkan hang tak pegang dulu. Takkan hang tak buat ni. Takkan hang tak buat ni dulu. Maknanya sebelum kamu bersetubuh di siang hari, mesti ada benda-benda lain kamu buat. Mana boleh jadi gitu je. Kalau kereta terbabas, boleh terima. Tidur terbabas, boleh terima. Kali kalau benda tu terbabas, pelik orang tuan. Saya terogol dia ustaz tu lah, pening kepala ustaz. Biar betul kau. Terogol macam mana? Kambing tu lalu depan rumah. Tak tahu tiba-tiba kan. Dia tengok dah rogol dah. Itulah kata. Kambing kata nampak benar menipunya. Kambing pun marah tuan. Mana kau boleh cakap melainkan kau tangkap kambing, kau ikat kaki tangan dia, kau cekak kepala dia. Baru kau rogol. Serupalah suami isteri tadi. Mestilah ada aksi-aksinya. Yang tu pun kena sebut aku puasa. Suami nak pergi kerja, isteri tunggu tepi pintu. Abang, cukup. Cukup abang, bye-bye. Assalamualaikum, kerja elok tahu. Dah. Abang. Ni dia suruh cium pipi. Sebelum puasa lu abang cium, sebelum pergi kerja. Nampak? Jawab, inni shaim, aku puasa. Okey bang, sorry. Ni dak, hang cium sini, hang cium sini, hang cium sini.
Susah pergi kerja lah bang. Jom. Dah tuan-tuan. Anak hang kata terbabas pula lepas tu. Kepala otak hang terbabas. Jadi tuan-tuan, sebab tu bila kita nak buat macam tu pun, kita cakap apa? Saya puasa, abang puasa, inni shaim, aku puasa. Walaupun kita suami isteri, tak usah duk buat benda-benda tu, saya jadi kod lain. Inni shaim. Kalau kita faham betul-betul makna puasa, Allah tuan-tuan, kita jadi puasa terbaik. Jom. Tahun ini kita bukan puasa makan dan minum dan membatalkan saja. Semua benda hak tak elok yang dilarang, yang makruh dan sebagainya. Cuba kita elakkan. Mudah-mudahan Allah bagi syafaat dengan puasa kita. Allah bagi kita ni tuan-tuan keizinan untuk puasa bagi syafaat. Dan kita Allah sediakan syurga seluas langit dan bumi. Terima kasih kepada jawatan kuasa masjid yang sudi mengundang saya. InsyaAllah mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain masa. Sekian. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.